Assalamualaikum dan salam hormat. Ini adalah cerita yang mana kami akan menemu bual wartawan-wartawan di Astro Awani untuk berkongsikan kisah di sebalik berita atau penulisan yang dikongsikan oleh mereka. Dan hari ini 22 Julai 2021 genap 58 tahun sejak negeri Sarawak secara rasmi mula ditadbir oleh anak Sarawak sendiri, dan dengan tarikh ini juga ia menjadi hari yang bermakna di mana ia turut diraikan sebagai Hari Sarawak. Namun tahun ini adalah buat kali kedua perayaan Hari Sarawak disambut secara hybrid susulan daripada pandemik COVID-19, yang mana hanya satu acara rasmi akan diadakan, yang mana ia akan dihadiri tetamu jemputan saja, dan itu akan diadakan pada malam nanti, dan kalau tidak silap saya jam 8 malam nanti. Dan sekadar berkongsi, Hari Sarawak ini diadakan sebagai memperingati tarikh Sarawak bebas daripada penjajahan British pada 22 Julai 1963 sebelum menyertai tanah Melayu dan Sabah membentuk Malaysia pada 16 September pada tahun yang sama. Dan jadi untuk mendapatkan kisah mengenai Hari Sarawak ini, kita bersama dengan wartawan Awani Borneo Azizah Alwi. Assalamualaikum Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azizah, saya ingin bertanyakan kepada orang Sarawak sendirilah ya, kebiasaannya bagaimana sambutan Hari Sarawak ini? Apakah upacara-upacara yang sering diadakan dan apa bezanya dengan sambutan secara hybrid yang diadakan pada tahun ini? Okey, terima kasih Faris Daniel. Seperti kebiasaan, sambutan Hari Sarawak sering dilakukan secara relatif. Namun kali ini berbeza akibat pandemik COVID-19, di mana kita merayakan Hari Sarawak dalam skala yang kecil-kecilan, dan dipercayai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, selaku Menteri Bertanggungjawab Penganjuran Hari Sarawak 2021 berkata, acara itu tertakluk kepada prosedur operasi standard yang menetapkan 100 jemputan saja dan akan dilakukan secara hybrid. Dan untuk aktiviti-aktiviti sebelumnya, kita ada seperti acara perarakan, lepas tu ada kereta berhias. Namun untuk tahun ini dan tahun lepas, aktiviti-aktiviti itu tak ada. Itu yang saya boleh kongsikan setakat inilah dengan Faris. Jadi Azizah, apakah tahun ini, apakah tema untuk Hari Sarawak pada tahun ini, dan bagaimana Azizah sambut Hari Sarawak itu sendiri sebelum ini? Mungkin Azizah pernah membuat liputan ataupun pernah keluar menyambut untuk sambut Hari Sarawak di luar? Okey. Untuk sambutan Hari Sarawak tahun ini, pada kali ini ia bertemakan Sarawak Gemilang untuk semua. Dan bagi menceritakan sendiri pengalaman menyertai program Hari Sarawak, paling terakhir sekali yang pernah saya mengikuti program Hari Sarawak adalah ketika berada di sekolah menengah, di mana saya mengikuti perarakan untuk Hari Sarawak. Dan untuk itu kita telah bersiap pada pukul 4 pagi dan perlu berada di padang mereka pada pukul 5 pagi. Dan selalunya aktiviti akan berakhir pada pukul 10 pagi lah. Azizah, hari ini di Twitter saya ada nampak di PPV Universiti Malaysia Sarawak ataupun UNIMAS sendiri, para petugas sukarelawan ada pakai pakaian tradisional mereka sendiri. Jadi saya sebagai orang di Semenanjung ni pastinya ada rasa seronok lihat semangat itu. Dan bagi Azizah sendiri, apakah makna Hari Sarawak itu? Okey, pada saya makna sambutan Hari Sarawak itu sendiri adalah sebagai memperingati perjuangan pemimpin terdahulu dalam mempertahankan tanah air daripada pemerintahan kolonial British, dan kemajuan negeri sedia ada hari ini adalah hasil daripada perjuangan pemimpin terdahulu. Dan kami sempat mendapatkan reaksi orang ramai berkenaan dengan sambutan Hari Sarawak, di mana rata-rata anak Sarawak begitu merindui suasana di tempat mereka sendiri dan merindui makanan-makanan tempatan. Dan dikatakan jam 8 malam nanti sambutan itu akan diadakan secara maya. Jadi apakah yang boleh rakyat Sarawak jangkakan? Adakah ada sebarang ucapan khas ataupun perasmian khas dan sebagainya, Azizah? Ya, untuk acara malam ini ia akan diadakan di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak, dan acara ini akan bermula pada pukul 7.45 malam dengan ketibaan div-div kenamaan. Antara yang akan turut hadir serta dalam program tersebut adalah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Opin bersama isteri, dan mungkin dijangka Tuan Yang Terutama Perhim Sri Abdul Tahir Mahmud akan turut hadir bagi memeriahkan suasana. Dan selepas itu akan ada acara bacaan doa yang dilakukan oleh Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi
Imam Besar Negeri Sarawak bagi memberkati dan melancarkan urusan acara pada malam ini. Selepas itu akan ada acara diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada Menteri yang bertanggungjawab, iaitu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, dan diiringi dengan ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak. Dan kemudian selepas aktiviti ucapan tu, kita akan ada acara simbolik perasmian sambutan Hari Sarawak dengan menyentuh bola kristal, dan acara itu akan ditamatkan pada pukul 10 malam. Dan sambutan itu akan disiarkan secara langsung menerusi TVS di saluran 122 Astro selain platform digital dan media sosial USKAS bermula jam 8.15 malam. Azizah, saya ingin menyentuh sedikitlah tentang kadar vaksinasi. Mulai esok sehingga 5 Ogos, semua PPV di Sarawak dikatakan dibenar melaksanakan pemberian vaksin secara walk-in, yang mana ia melibatkan individu yang belum terima janji temu dos pertama. Dan setakat ini mungkin Azizah ada laporan berapa peratus dah rakyat Sarawak ni sudah divaksin sepenuhnya, ataupun mungkin 1 dos ataupun perincian 1 dos dan 2 dos, Azizah? Okey, Alhamdulillah dengan langkah yang sedia ada dilakukan oleh Sarawak. Sarawak adalah antara negeri yang terpantas dalam program pemberian vaksin. Dengan lebih daripada 60% daripada rakyat dewasa sebanyak 2.2 juta telah menerima dos pertama, ya Faris. Dan langkah-langkah yang telah dikenakan oleh pihak SDMC untuk menghambat penularan COVID-19, termasuk langkah untuk mempercepatkan program pemberian vaksin, nampaknya telah berjaya menurunkan kes jangkitan harian kebelakangan ini. Dan ini membuktikan bahawa Sarawak dengan ruang yang ada mempunyai keupayaan untuk menguruskan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di negeri ini. Itu saja yang boleh saya kongsikan dengan Faris setakat ini. Azizah, saya nak tanya lagi, sambutan yang diadakan pada malam ini nanti, apakah syarat-syarat untuk mereka yang dijemput hadir? Adakah mereka perlu melengkapkan vaksinasi mereka, ataupun mungkin ada media yang perlu buat liputan di sana? Apakah syarat-syaratnya yang ditetapkan untuk ada nanti? Okey, setakat ini belum ada perincian berkenaan dengan adakah media dibenarkan untuk melakukan liputan, tapi apa yang pasti media rasmi sahaja yang dibenarkan untuk membuat liputan pada malam ini. Kalau ada perincian lanjut, kita akan buat laporan di Awadi Borneo malam inilah. Okey, Azizah, untuk orang Sarawak yang berada berjauhan dari Sarawak, mungkin ada yang di Semenanjung dan tidak dapat merasakan kemeriahan seperti di Sarawak, yang mungkin dapat, kalau di Sarawak mungkin kita dapat lihat orang sekeliling kita pakai pakaian tradisional, dan mungkin mereka yang lain sendiri ingin merasakan kemeriahan ataupun nak saksikan persembahan khas. Macam mana atau di mana boleh mereka akses persembahan yang diadakan pada malam ini nanti, Azizah? Okey, untuk rakyat yang berada berjauhan daripada negeri Sarawak dan merindui suasana di negeri Sarawak dan ingin meraihkan sama-sama sambutan Hari Sarawak, jangan risau kerana pihak USKAS dan juga pihak TVS secara langsung akan melakukan acara langsung secara rasmi di laman social media Facebook mereka pada malam ini jugalah. So masing-masing boleh tengok duduk di depan televisyen macam tu. Azizah, mungkin Azizah yang ada dekat sana, mungkin Azizah lebih tahulah kalau misalnya ada orang Sarawak daripada Semenanjung ni nak pergi berkunjung ke Sarawak, apakah syarat-syarat ataupun SOP yang ditetapkan pada ketika ini? Mungkin ada maklumat terbaru daripada pihak kerajaan di negeri Sarawak sendiri, Azizah? Setakat ini untuk orang Semenanjung yang ingin ke Sarawak, macam biasa dia orang kena pastikan kalau boleh, kalau dah lengkapkan vaksin mungkin bolehlah untuk travel ke sini atas urusan rasmi saja. Walau bagaimanapun, apa yang pasti berkemungkinan perlu enter ambil borang permit polis dan enter Sarawak tersebutlah, dan memang akan ditetapkan kuarantin selama 14 hari. Itu setakat ini prosedur-prosedur yang dilakukan oleh pihak SDMC. Baik Azizah, terima kasih atas perkongsian mengenai sambutan Hari Sarawak yang diadakan secara hybrid ataupun lain sedikit pada tahun sebelum-sebelumnya. Dan itu dia Azizah, wartawan Awani Borneo. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.